Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Pertamanya saya mengucapkan syukur kerana dapat lagi berjumpa dengan semua para penonton pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kerana mengikuti channel naratif ini. Pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang pertuduhan ke atas Yang Berhormat Ahli Parlimen Bagan iaitu YB Lee Kuan Eng. Saya harus orang kita kata letak caveat dulu. Sebenarnya perbincangan pada malam ini bukan untuk kita nak pergi kepada merit of the case ataupun merit perbicaraan. Sebab dalam proses perbicaraan maka kita tidak seharusnya menyentuh tentang apa yang mungkin saya nak. Saya mungkin ada pendapat sendiri tentang kes ini, tapi saya terpaksa set aside my opinion. Saya ketepikan pendapat pribadi saya ataupun komentar saya terhadap kes ini. Apa yang saya ingin cuba bangkitkan ini adalah lebih kepada pertuduhan, berdasarkan apa yang dilaporkan oleh media dan juga berdasarkan apa yang kita lihat dalam media dinyatakan tentang kertas pertuduhan ke atas Yang Berhormat Lee Kuan Eng pada minggu lepas, hari Khamis. Hari Khamis. Okey. InsyaAllah pada malam ini saya tidak bercadang untuk bercakap panjang lah. Mungkin video ini satu video yang ringkas saja. Sebab kita hanya nak membincangkan apakah pertuduhan yang telah dikenakan oleh pihak pendakwa ke atas Yang Berhormat Lee Kuan Eng ataupun Yang Berhormat Bagan. Sebenarnya kalau kita perhatikan kertas pertuduhan itu, izinkan saya mungkin pergi membaca apa yang dikandung dalam kertas pertuduhan. Kejap Okey. Di sini bersama saya ada salinan kertas pertuduhan itu. Izinkan saya membacanya. Saya kena letak pad kat atas. Okey, saya izinkan saya membacanya. Bahawa kamu pada bulan Mac 2011 berhampiran Hotel The Gardens, lingkaran Syed Putra Mid Valley City dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur semasa menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang telah secara rasuah meminta bagi pihak diri kamu sendiri satu suapan dalam bahasa Inggeris. Kalau tengok dalam akta adalah gratification. Satu suapan iaitu dia punya perinciannya balasan berharga berupa 10% ataupun 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi kelak daripada Datuk Zairul Ahmad bin Muhammad Zulkifli sebagai upah bagi melakukan satu perkara yang dicadangkan, iaitu membantu syarikat milik Datuk Zairul Ahmad bin Muhammad Zulkifli dilantik untuk melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dari terowong di Pulau Pinang. Oleh demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 16(A), tadi A kecil dan juga kurungan A besar, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu Akta 654 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Jadi itu dah kata pertuduhan. Jadi berdasarkan kata pertuduhan ini apa yang saya rasa apa yang kita dapat daripada laporan dalam media yang tidak lagi dipertikaikan. Okey, jelas bahawa dia dituduh pertamanya di bawah Akta SPRM 2009 ataupun Malaysian Anti-Corruption Act 2009. Dan berdasarkan pertuduhan ini dia didakwa di bawah Seksyen 16(A) kurungan A besar Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kalau kita lihat kepada kedua-dua dalam pertuduhan ini, memang tidak dinyatakan jumlah ataupun
berapa nilai dia dari segi dalam bentuk yang orang putih kata crystallize, segi jumlah tertentu lah. Dia cuma dalam bentuk persen, 10%. Jadi apabila saya melihat kepada pertuduhan ini, saya telah juga melihat kepada pertuduhan yang telah dikenakan oleh pendakwa raya juga ke atas isteri bekas Perdana Menteri, iaitu Datin Sri Rosmah. Kerana apa saya membandingkan kedua-dua kes ini? Kerana dalam kes yang melibatkan Datin Sri Rosmah, beliau juga dituduh di bawah section yang sama dan juga akta yang sama. Jadi ada persamaan, section 16 kurungan A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Cuba kita lihat apa dia pertuduhan ke atas Datin Sri Rosmah. Kalau kita lihat kepada pertuduhan yang dikenakan ke atas Datin Sri Rosmah yang telah pun dibicarakan ke sini, saya tidak mau pergi kepada apa yang dibicarakan, cuba saya katakan apakah isi kandungan kertas pertuduhan yang dikenakan ke atas Datin Sri Rosmah. Okey. Kalau kita lihat dalam kes yang melibatkan ini, saya pun dapat daripada laporan media. Beliau juga didakwa di bawah akta yang sama. Di mana dalam pertuduhan yang dikenakan ke atas Datin Sri Rosmah itu, saya bacakan apa yang dinyatakan akhbar ni. Dia telah pun dituduh, didakwa, telah juga menerima duit rasuah sebagai satu balasan untuk menolong sebuah syarikat untuk mendapatkan kontrak yang bernilai RM1.25 bilion, iaitu projek yang dikenali sebagai Hybrid Photovoltaic Solar System Integrated Project and Maintenance and Operation of Genset Diesel, Solar Hybrid Project untuk 396 sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak melalui perundingan secara terus daripada Kementerian Pendidikan. Okey, apa bezanya antara tuduhan dengan ni? Tadi saya baca tu mungkin tak habis lagi, saya baca lebih gist je. Kalau kita lihat dalam pertuduhan yang melibatkan Datin Sri Rosmah, pertama dia sebut jumlah dia, jumlah berapa yang diterima. Kalau ikut dalam pertuduhan ni, dia menerima dalam lebih kurang sekejap Okey. Kalau lihat dalam pertuduhan ini, dia telah menerima 5 juta, RM 5 juta. Maknanya pertamanya disebut jumlah angka dia iaitu 5 juta. Kemudiannya wang itu juga telah diterima. So ada dua ciri dalam pertuduhan yang melibatkan Datin Sri Rosmah yang berbeza dengan apa yang kita lihat dalam pertuduhan ke atas Yang Berhormat Bagan Lim Guat Eng. Dalam kes Datin Sri Rosmah, saya ulangi, disebut jumlah itu telah terima RM 5 juta untuk projek yang bernilai 1.25 bilion tadi saya sebut. Tapi dalam kes yang melibatkan Yang Berhormat Lim Guat Eng, pertama memang jelas dalam pertuduhan, dalam pertuduhan dia tak sebut pun dah terima. Dia cuma kata akan terima. Orang undang-undang kata prospektif lah, benda yang bukan. Dan juga, kemudiannya dia tak juga sebut angka berapa terima. Sama ada terima juta ke 2 juta, dia sebut 10% daripada keuntungan. Itu yang dinyatakan dalam pertuduhan. Jadi kita nampak perbezaan lah. Pertama, jelas dia sebut angka 5 juta dan juga wang telah diterima. Sedangkan yang melibatkan Yang Berhormat Lim Guat Eng tidak disebut jumlah dan juga tidak disebut dah terima atau tidak. Memang jelas tak terima lah dalam pertuduhan.
So mungkin kita bertanya, so apa signifikannya? Okey, sebenarnya saya mungkin kena bagi sikit lecture ataupun kuliah sikit pasal apa dia fungsi kertas pertuduhan ini. Okey, kertas pertuduhan ini dari segi undang-undang jenayah, dia bertujuan untuk memberi notis kepada pihak yang dituduh. Mana apabila pendakwa mengemukakan kertas pertuduhan, frame the charge, dia mesti, charge itu mesti clear. Charge itu mesti jelas. Tidak boleh kabur. Tidak boleh ada unsur-unsur kekaburan. Dia mesti jelas. Notis kepada, dia bagi ibarat notis kepada orang yang kena tuduh. Jadi dengan adanya kertas pertuduhan jelas itu, dia bertahu apa dia sebenarnya kes yang maknanya pendakwa nak dakwa saya, apa sebenarnya kes yang saya telah lakukan. Kesalahan apa yang telah lakukan. Jadi kena jelas. Sebab itulah, apabila telah jelas, kita assume dalam kes dua-dua kes ni, pertuduhan jelas, kita buat satu anggapan dua jelas. Okey. Untuk kes yang melibatkan Datin Sri Rosmah itu, dia kata terima 5 juta untuk projek scamnya oleh seseorang, daripada seseorang, lepas tu dia sebut pula nilai dia 5 juta. Jadi apabila dibicarakan, pendakwa kena buktikan apa yang tercatat dalam kandungan pertuduhan. Maksudnya kalau dia kata terima 5 juta, dia kena buktikan wang 5 juta itu telah diterima. Pertama diberikan oleh orang yang beri, kemudian orang yang menerima. Sama dia terima secara langsung saja, itu terpulang kepada pihak pendakwa kena buktikan lah. Tapi elemen-elemen dalam pertuduhan perlu dibuktikan. Jadi apabila dalam kes ini, oleh kerana yang berhormat Lee Guan Eng telah dituduh, telah terima 10% daripada keuntungan. Bukan telah terima, akan terima 10%. Jadi dalam penjaraan nanti, dah tentulah pendakwa dia kena buktikanlah bahawa pertuduhan itu, dia kena buktikanlah apa yang dinyatakan dalam pertuduhan. Jadi itu yang sebenarnya untuk kita faham apakah nature of the charge sheet tu, apa dia fungsi kertas pertuduhan itu. Jadi saya rasa itulah sebenarnya yang saya tujuan untuk kita mengadakan pertemuan ini adalah untuk menerangkan apakah perbezaan itu. Supaya kita jelas. Jadi ada juga isu-isu sampingan yang mungkin orang bertanya tentang, contohnya kenapa Lee Guan Eng telah membuat satu pernyataan dalam Twitter dia. Dia kata kenapakah dia menyatakan saya tidak tuduh apa yang dia kata kalau Lee Guan Eng. Dia mengatakan dia dia bermalam di SPRM dan juga telah diminta memakai baju oranye, baju yang kita tahulah uniform rasmi untuk orang yang kena tahan di bawah akta SPRM ini. Itu dinyatakan. Dan kemudiannya SPRM juga telah membuat satu pernyataan balas mengatakan sebenarnya bukan saja yang berhormat Lee Guan Eng, tapi juga yang berhormat pekan sebelum ini pun telah bermalam di pejabat SPRM. Jadi SPRM telah buat pernyataan. Cumanya bila saya lihat pernyataan itu, SPRM tidak menjawab tentang isu pakai baju oranye itu. Jadi oleh kerana yang berhormat Lee Guan Eng mengatakan dia telah pakai baju oranye, jadi orang rakyat berhak tahu adakah masa yang berhormat pekan ditahan dulu, adakah dia juga diminta untuk pakai baju oranye. Jadi bagi saya senang nak saya salah ni. Senang je nak saya masalah ni. Kalau nak jaga orang SPM nak jaga nama baik dia, senang je. SPM telah kemukakan satu pendapat, satu pernyataan rasmi, sebenarnya YB Pekan juga bermalam. Okey, itu maknanya telah menjawab. Sedikit banyak, mana tuduhan kat Lee Guan Eng seolah-olah tidak betul lah. Mana kalau dia kena, YB Pekan pun kena. Tapi tentang tuduhan baju oranye ni, bagi saya, senangnya untuk nak jawab. SPM ambil dua-dua gambar ni, gambar Lee Guan Eng pakai baju oranye, dan ambil gambar YB Pekan pakai baju oranye, kemudian masukkan dalam media. Kita dapat tutup segala tumahan kat atas SPM. Dulu masa saya tadi timbalan Menteri Undang-Undang, memang kebanyakan soalan mengenai SPRM, saya masih bisa jawab lah. Tapi masa itu tidak timbul soal isu inilah. Tapi bagi saya boleh mencadangkan, kalau SPRM nak jaga nama baik dia, daripada sebarang spekulasi, adakah dia berlaku tidak adil, diskriminasi ke atas Lee Guan Eng, senang je. Dia pergi buat pernyataan bahawa sebenarnya dua-dua pihak ini, iaitu Lee Guan Eng dan juga YB Pekan,
kedua-dua telah dikenakan pakaian baju oren ketika mereka ditahan bermalam sebelum mereka dibawa ke mahkamah. Jadi segala sekaligus menutup segala tomahan ke atas SPRM. Jadi saya harap kalau SPRM ada dengar rancangan ini, mungkin mereka boleh pertimbangkan tunjukkan baju, tunjukkan gambar yang bermaknakan pakai baju oren. Kalau ada, sila tunjuk. Kalau kamu tak tunjuk, bermakna kamu akan terus meletakkan isu ini dalam keadaan orang bertanya, adakah betul hanya Lee Kuan Yew saja dipakai baju oren masa tahanan, sedangkan yang bermaknakan tidak. Jadi saya harap pihak PM boleh mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Tentang isu yang lain tu saya rasa tidak perlulah kita nak ulas. Jadi saya lagi sekali saya ingin mengatakan bahawa saya harap dengan sikit penangan ini kita dapat jelas apakah sebenarnya perbezaan antara pertuduhan yang melibatkan yang berhormat Lee Kuan Yew dan juga yang berhormat lah Datin Siti Rosmah. Kenapa saya ambil contoh Siti Rosmah? Kerana kedua-dua ini telah dituduh di bawah akta yang sama dan juga seksyen yang sama, seksyen 16. Seksyen 16, kurungan A, kurungan A kecil dan kurungan A besar. Jadi saya rasa itulah lebih kurang yang saya ingin nyatakan pada malam ini. InsyaAllah saya mudah-mudahan dengan video pendek ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton rancangan naratif ini. InsyaAllah kalau selepas ini kalau ada lagi rancangan-rancangan ataupun isu-isu yang saya rasa perlu untuk saya jelaskan, khususnya yang melibatkan isu perundangan ini, insyaAllah kita akan terus memberikan notis kepada tuan-tuan untuk mungkin boleh menonton rancangan naratif ini untuk saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Jadi saya ulang sekali, kalau sekiranya kita nak komen pun, elakkan daripada kita pergi kepada merit of the case. Kita pergi kepada merit. Sebab itu tidak adil lah kerana kita mungkin mendahului mahkamah. Jadi tujuan kita lebih kepada memahami apakah nature of the charge yang terkandung dalam charge sheet itu pertuduhan. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.